100 Kepolisian. Saya ingin merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan juga Digital secara live pada 26 Jun tempoh hari yang telah mengancam penontonnya dengan tindakan pihak polis kerana membuat naik komen mengkritiknya dan juga kerajaan campuran. Ayat yang digunakan beliau adalah, semua anda yang masuk dalam live saya dan mengeluarkan kenyataan ini, anda sedang dipantau oleh pihak berkuasa. Jangan marah saya kalau ada panggilan nanti ataupun ada radio car yang singgah di rumah anda. We are monitoring, behave yourself. Kami sedang memantau, jaga kelakuan anda. Jadi, Pakatan Harapan ni sebelum menjadi kerajaan secara konsistennya telah menyatakan secara jelas dalam manifesto, kononnya untuk menyemak semula dan memasukkan peruntukan akta-akta zalim yang boleh salah guna untuk menyekat kebebasan bersuara, antaranya Akta Hasutan 1948, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Malangnya sudah 2 kali jadi kerajaan, 22 bulan, dan ini tak tahu lagi berapa lama. Sudah 2 kali jadi kerajaan pun tidak ada yang mampu dilakukan untuk mansuh atau pindah, tetapi menterinya pula berani memetik misioneri kerajaan untuk mendiamkan kritikan. Soalan saya, apa langkah-langkah drastik yang akan diambil oleh kerajaan bagi memastikan jentera kerajaan tidak disalahguna bagi mewujudkan budaya ketakutan dalam negara? Jadi undang-undang yang suatu ketika dulu dikatakan sebagai zalim tapi sekarang digunakan untuk menangkap, memenjara dan menyoal siasat pengkritik-pengkritiknya telah menjadikan hak rakyat untuk bersuara sebagai satu jenayah. Jadi apabila ketidakpuasan hati rakyat memuncak atas pelbagai isu, Menteri membalas dengan ugutan. Apa yang kita risaukan, mula-mula tindakan keras dikenakan ke atas ahli politik pembangkang. Lama-lama sekiranya dibiarkan, lebih ramai lagi, mungkin pelajar, mungkin wartawan, mungkin aktivis dan orang-orang awam akan menjadi mangsa salah guna kuasa. Dan juga timbalan Menteri Belia dan Sukan beliau pada masa itu, sewaktu ketika dahulu pernah dikenakan pelbagai tindakan undang-undang. Ketika ditanya kenapa terus bersuara, beliau menjawab, ia merupakan suatu tanggungjawab bagi kita bersuara apabila kerajaan menggugat kedaulatan undang-undang untuk memastikan mereka terus berkuasa. Bukan hasil atau apa yang boleh dicapai dalam jangka masa pendek. Yang penting proses adalah perlu untuk membuka ruang demokrasi. Kebebasan bersuara di Malaysia kini diancam oleh pihak kerajaan. Jelas sekali pihak berkuasa tidak berpihak kepada hak-hak kebebasan bersuara. Jadi apa sudah jadi dengan Pakatan Harapan sebenarnya? Kenyataan-kenyataan yang pernah dikeluarkan suatu ketika dulu begitu kontradik sekali dengan situasi ketika ini. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan dalam memastikan keselamatan dan juga ketertiban awam terpelihara, termasuklah dengan memberikan hak dan kebebasan untuk mereka bersuara. Adakah kerajaan akan mengeluarkan sebarang dasar atau garis panduan bagi menghentikan pengeluaran arahan melalui media sosial kepada polis untuk mengeluarkan siasatan berdasarkan tweet, Facebook, live TikTok dan dalam semua saluran media massa? Adakah kerajaan akan mengeluarkan arahan berkeliling ataupun khusus dan mengadakan program-program latihan bagi memastikan semua agensi di bawah KDN memahami bahawa kritikan terhadap kerajaan dan pegawai adalah perkara biasa dan bukan suatu jenayah dalam masyarakat demokratik? Dan saya terus kepada butiran yang sama, saya ingin merujuk kepada Seksyen 124 Kanun Keseksaan telah menjadikan perbuatan memujuk atau memaksa atau cuba untuk mendorong atau memaksa ahli parlimen atau mana-mana Dewan Undang-Undang Negeri atau mana-mana majlis mesyuarat kerajaan negeri untuk menjalankan atau menahan diri daripada menjalankan kuasa yang sah dalam apa jua cara sebagai satu jenayah. Merujuk kepada Seksyen 124B, barang siapa dikata dengan apa-apa cara secara langsung atau tidak langsung melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen, hendaklah dihukum dengan pembiaran selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun. Jadi setiap kali ditanya oleh pihak pembangkang, PM mengatakan jika mahu peruntukan perlu datang berunding. Adakah dengan mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan merupakan sebahagian daripada rundingan yang dimaksudkan oleh PM? Bermaksud apabila ahli parlimen tukar sokongan, baru kerajaan akan bagi peruntukan. Jadi saya melihat permohonan untuk menukar kerusi ke blok kerajaan juga menjadikan seolah-olah sekiranya ahli parlimen pembangkang mahukan peruntukan. Apa sahaja keputusan atau rang undang-undang yang mahu diluluskan oleh kerajaan perlu dipersetujui oleh ahli parlimen yang mendapat peruntukan itu tadi.
Jadi situasi ini menunjukkan ada elemen memaksa ahli-ahli parlimen untuk mengundi perkara yang bertentangan dengan keputusan parti yang mereka wakili dengan ugutan disekat peruntukan, sekaligus memberi kesan negatif kepada proses dan aktiviti demokrasi di negara ini. Kalau ini jelas satu perbuatan jenayah di bawah 124 dan 124B. Dan laporan polis juga telah pun dibuat oleh Pemuda Bersatu pada minggu lepas. Soalan saya, apa jaminan kerajaan bahawa apabila ada laporan, tindakan akan diambil? Jadi pihak polis wajar membuka kertas siasatan, lakukan pendakwaan dan serahkan kepada mahkamah untuk memutuskannya. Besok minta laluan sikit. Ini Sabar, dulu pernah berlaku. saya tak bagi sebab saya dah habis masa. Ini panggil CSA Saya dulu nak bawa beritahu Perikatan sekarang. Nasional. Tiba-tiba sekarang jadi satu jenayah. Itu dulu pernah duduk. berlaku. Okey, duduk. CSA, Duduk, saya tak bagi. Confidence Supply Duduk. Agreement. Confidence Supply. Yang berhormat di quorum, kita ada peraturan, jangan langgar. Ya, saya minta. Sekarang floor yang berhormat bersut. Kalau yang berhormat labis ada apa-apa nanti, saya benarkan. Kampar, minta maaf. Kampar, saya benarkan untuk bangkitkan. Dan saya akan putuskan. Tekan. Alhamdulillah. Padahal baru hari ke-6 saya amalkan. Betul lah cakap pakar tu. Memang ajaib daun yang Allah cipta ni untuk kesihatan. Bila saya sakit urat dengan sendi ni, merana betul rasa hidup. Bukan nak melawan ketentuan Allah, tak ada. Tapi semua benda ni jadi sebab diri sendiri lah kan. Dari awal tak jaga pemakanan yang betul. Minum air manis banyak. Makan pun main bedal je ikut sedap tekak. Memang mendapatlah sakit macam ni. Sebab bila dah sakit urat ni, doktor cakap saluran darah dah problem. Itu yang punca kebas-kebas tangan, kaki. Paling teruk kaki lah. Sampai kadang-kadang tu, bila duduk lama, nak bangun berjalan, ya Allah, bengkak kaki. Nak berjalan pun sampai terhincut-hincut. Siapa yang pernah rasa, dia tahulah seksa sakit macam mana. Kalau nak cakap buat pergi mengurut, dah habis beratus dah duit mengurut. Sampai dah tahu sangat dah. Lepas 2-3 hari, mesti sakit balik. Produk kesihatan yang cakap. Berguni dah saya cuba. Tapi semua tu buatkan sakit saya jadi tambah teruk. Bukan jadi sembuh. Sampai masuk hospital lah dibuatnya. Masa terlantar kat hospital tu, memang dah pasrah sangat dah. Saya doa, ya Allah, kalau ada peluang lah kan, boleh sembuhkan sakit saya ni. Saya sanggup buat apa je. Sebelum keluar dari hospital tu, doktor pakar ada nasihatkan saya lah. Dia cakap, cubalah Moringa Al-Haramain. Sebab satu family dia amalkan. Alhamdulillah, susah betul dapat sakit. Ikut kajian, memang Moringa ni bagus. Sampai digelarkan daun ajaib lah. Lepas tu, saya pun tak cakap banyak. Saya nampak je iklan Moringa Al-Haramain, terus saya beli 5 botol. Sebab jauh lebih jimat lah kan, daripada keluar kos rawatan setiap bulan. Masya Allah. Memang luar biasa saya rasa lepas amalkan Moringa ni. Semua masalah yang saya ceritakan tadi, hampir 90% hilang. Alhamdulillah. Padahal baru hari ke-6 saya amalkan. Betul lah cakap pakar tu. Memang ajaib daun yang Allah cipta ni untuk kesihatan. Macam termakbul lah doa saya bila Allah temukan saya dengan Moringa ni. Alhamdulillah. Saranan saya, mana yang badan rasa ada penyakit 3 serangkai, 4 serangkai ke atau yang masalah macam saya, baik cuba Moringa ni. Baru faham perasaan dia betapa seronoknya bila dah kembali sihat. Jangan tunggu sampai dah terlantar, bertebuk sana sini kat badan tu, baru nak cuba. Alhamdulillah. Saya betul-betul puas hati. Hey, take a look at my laptop. This is how much I made from email advertising by simply sending emails to my subscribers and bring them to my customers' website. And if you want to know how to do the same, okay, continue to watch this video. It's going to be worth your time. Hey, my name is Nicholas Ting. Currently, I'm making money from email advertising, which is generating income from the internet by sending emails. I've showed many ordinary people how to do the same too. The business is suitable for retirees, full-time executives, or even if you intend to earn an extra income from home on a part-time basis. If you want to know how to do the same, in my next web class, I will pull back the curtains and show you behind the scenes how we do it. In a show of value, I'm going to do something different. I'll be showing you for free. Click the link around this video, put your name, email and phone number on the next page and click on the button to book your seat. Why am I doing this? Because thanks to this email business, it has allowed me to spend time with my loving family,
quit my dead-end 9 to 5 job, travel around without the need to apply leave, and basically get to do things that I could only dream of before this. It does not need any technical skills. You do not need a lot of money to get started. There is no physical products involved, and you can use other people's money to build your subscribers list. If this is something that you're looking for, click on the link around this video, and on the next page, put your name, email and phone number and click the register button. I will see you at my next web class. Akhirnya, saya ingin katakan bahawa dengan memujuk ahli parlimen, dengan memberi janji, kalau kamu sokong, kita akan bagi peruntukan. Ini adalah ada unsur-unsur elemen-elemen rasuah dalam kerajaan sekarang. Jadi saya ingin Point of order 36 merujuk kepada mana-mana ahli yang La'ana mengeluarkan Rasul- kenyataan, point of order please. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan melikuan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa had dan kebiasaan bagi kesalahan itu. Tadi Besut bangkit bahawa itu satu unsur rasuah, tapi saya nak kata itu pernah berlaku di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Kita sign agreement, confidence supply agreement. Tak ada apa masalah. Masa itu tak bangkit Section 124B. Kenapa masa itu tak bangkit rasuah? Sama saja. Kalau nak peruntukan, duduk runding. Kalau itu pernah berlaku, kenapa sekarang tak boleh berlaku? Jadi saya nak Besut tarik balik perkataan rasuah. Kalau betul ada rasuah, pergi lapor MACC. Sampai hari ini, tak ada apa-apa laporan dibuat. Baik. Okey, Yang Berhormat golongkan, nanti saya putuskan apa benda yang telah dibangkitkan. dan amalan rasuah ini, nak katakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So cukuplah, jangan cakap rasuah. Jangan cakap rasuah. Kalau rasuah dulu tu kira Riwayat rasuah tak? Abu Daud. Dulu ada rasuah tak? Yang Berhormat Kampar duduk. Saya bagi ruang. Duduk. Duduk. Ini korum dia. Alright. Yang Berhormat. Saya faham Tuan Musi, tapi saya telah bangkit tentang point of order. Saya tak boleh bagi. Kalau faham Besut duduk. untuk point of order. Kalau faham duduk. Point of order. This Point not of order. Yang Berhormat, kedua-dua Yang Berhormat, saya bagi ruang dan saya akan bagi ruang. Jadi saya akan putuskan. Perkara itu saya dah maklum pada Yang Berhormat Kampar. Please hold your house dengan izin. Alright, tolong last setengah 30 saat dan tutup. Akhirnya saya ingin membaca satu ayat riwayat Abu Daud Al-Tirmizi. Hadis. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang-orang yang memberi rasuah dan juga menerima rasuah. Dalam perkara ini kalau berlaku kepada saya tawaran-tawaran sebegini, saya tak akan terima. Sebab saya tidak pelahap dengan peruntukan yang ada. Kalaulah janji kena sokong dan kena bagi, baru nak bagi. Itu unsur-unsur rasuah telah ada.